Adakah ini rahasia Tengku Zafrul menjadi menteri di bawah 3 Perdana Menteri yang berbeza dan daripada 3 parti yang berbeza? Saya boleh lihat ini satu sejarah dicipta oleh Tengku Zafrul. Beliau ini kita lihat memang mempunyai potensi yang baik menjadi menteri, potensi yang bagus. Dan kenapa Anwar Ibrahim sekali lagi melantik Tengku Zafrul walaupun Tengku Zafrul telah kalah dengan Zulkifli semasa PRU 15. Jadi sebelum saya masuk berita hari ini, sebelum saya teruskan isu hangat hari ini, saya meminta kerjasama dan jasa baik kamu untuk support channel ini dengan tekan butang subscribe. Terima kasih semua yang sudah menyokong channel ini dari mula sehinggalah hari ini 92k subscriber. Dan saya mohon Anda tetap support channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada syahbudin.com, satu pendedahan yang sangat mengejutkan dan saya menyokong pendedahan ini. Tengku Zafrul dan rekod hebat yang dicatatnya. Ketika ramai orang yang masih tercari-cari jawaban bagaimana Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz boleh dilantik sebagai menteri dalam pentadbiran Anwar Ibrahim, seorang tokoh politik veteran serta berpengalaman, Tengku Azlan Sultan Abu Bakar melihat perkara itu di dalam sudut yang berbeza. Kata beliau, dengan kekal lagi dilantik dalam kabinet, Tengku Zafrul telah memperlihatkan dirinya seorang yang hebat serta luar biasa. Bekas CEO CIMB Bank itu, tambah Tengku Azlan, mula dilantik sebagai Menteri Keuangan ketika era kepimpinan Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin, kemudian terus dikekalkan ke jawatan yang sama, yaitu Menteri Keuangan, tetapi di bawah Perdana Menteri yang berbeza, yaitu Ismail Sabri Yaakob, dan mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan kini sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pula di bawah Anwar yang menerajui negara pada ketika ini. Ini menunjukkan satu sejarah yang hebat dicipta oleh Tengku Zafrul, seorang menteri yang dilantik back to back. Pada penggal ini dilantik di bawah Perdana Menteri dan parti yang berbeza. Seterusnya penggal seterusnya pun kejadian yang sama, yaitu di bawah Ismail Sabri Yaakob juga daripada UMNO, di mana Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional, dan hari ini dilantik lagi sebagai menteri di bawah pimpinan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun daripada PKR. Ini menunjukkan beliau bukan saja berjaya kekal sebagai menteri di bawah 3 Perdana Menteri, malah melalui Perdana Menteri yang datang daripada 3 parti yang berbeza. Mahyadin daripada Bersatu, Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO dan juga Anwar daripada PKR. Perkara ini memperlihatkan Tengku Zafrul seorang yang hebat serta luar biasa pencapaiannya. Tegasnya tidak pernah ada mana-mana pemimpin yang mampu kekal sebagai menteri di bawah 3 Perdana Menteri yang datang daripada parti yang berbeza. Ini adalah bukti nyata beliau seorang yang hebat dan kita patut berbangga serta mengucapkan tahniah kepada Tengku Zafrul. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pada itu saya juga menjadi persoalan saya pada hari ini. Seperti yang kita tahu, mesyuarat khas kabinet diadakan hari ini. Jadi satu laporan yang mengatakan bahwa Tengku Zafrul tak hadir mesyuarat khas kabinet. Beliau dikatakan ada urusan di Qatar. Di Qatar, bila saya berpikir di Qatar, apa Tengku Zafrul buat di Qatar? Mungkin tengok main bola kot. Jadi hanya Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz yang tidak menghadiri mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini. Sumber memaklumkan menteri berkenaan mempunyai urusan di Qatar. Bagaimanapun sumber itu tidak memperincikan urusan berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda berita hari ini? Bukan tentang Tengku Zafrul di Qatar, tetapi tentang bagaimana Tengku Zafrul boleh bertahan di bawah 3 Perdana Menteri back to back menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan. Dan hari ini di bawah kabinet kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini satu sejarah yang hebat untuk Tengku Zafrul. Satu lagi berita yang sangat menggemparkan tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Adakah ini juga satu ada aura untuk lompat parti ataupun bagaimana pendapat Anda selepas Anda mendengar berita ini? Di mana Syed Saddiq telah bertemu dengan Muhyiddin Yassin. Apa perbincangan mereka? Kamu rasa apa tuan-tuan dan puan-puan?
Jadi ini sangat mengejutkan sebab dua parti berbeza ini, di mana Syed Saddiq, Presiden Muda, adalah parti komponen Pakatan Harapan, manakala Muhyiddin pengurusi Perikatan Nasional. Jadi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas info-info terkini, perkembangan terkini politik di Malaysia. Hari ini daripada Free Malaysia Today, tajuk berita, saya hormat Muhyiddin, sokong Dwi Partisan, kata Syed Saddiq. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tetap menghormati pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin walaupun berada dalam parti yang berbeza. Syed Saddiq menegaskan beliau adalah seorang penyokong tegar prinsip Dwi Partisan sambil menambah, kini adalah waktu untuk kedua-dua pihak memberi khidmat terbaik kepada rakyat. Walaupun saya berada dalam parti yang berlainan, hormat saya kepada Muhyiddin tetap kekal. Hormat kawan dan lawan, katanya di Facebook. Jadi apa maksud Syed Saddiq sebenarnya ini? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Adakah ini satu petanda bahwa Syed Saddiq boleh lompat parti atau bagaimana? Bekas Menteri Belia dan Sukan itu turut mendedahkan beliau dan Muhyiddin baru-baru ini ada meluangkan masa selama 2 jam untuk berbual, tetapi tidak mendedahkan butiran lanjut perbincangan. 2 jam mereka bercerita. Ahli Parlimen Muar itu merakamkan penghargaan ke atas Muhyiddin yang juga pengundi di Parlimen itu. Syed Saddiq turut mengajak ke arah pembinaan semula Malaysia dengan maruah dan integriti. Untuk Malaysia jadi negara maju, perlu ada keberanian untuk berkhidmat merentasi sempadan politik, katanya. Syed Saddiq juga pernah menjadi Ketua Pemuda Bersatu pimpinan Muhyiddin sebelum ini. Dan pada pilihan raya umum ke-15, Parti Muda memilih Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai sekutunya. Bagaimanapun tidak ada sebarang jawatan diberikan kepada Muda ketika Anwar mengumumkan jemaah menterinya minggu lalu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berpikir, apa maksud Syed Saddiq berjumpa dengan berjumpa dengan pengurusi Perikatan Nasional. Dengan tajuk berita hari ini, beliau hormat Muhyiddin, sokong Dwi Partisan, kata Syed Saddiq. Mereka ada meluangkan masa, tetapi perbincangan itu tidak diketahui dan tidak dinyatakan di mana-mana media. Presiden Muda Syed Saddiq tetap menghormati pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin karena mereka bekerjasama, di mana Syed Saddiq pernah menjadi Ketua Pemuda untuk Bersatu. Menjadi Ketua Pemuda Bersatu pimpinan Muhyiddin sebelum ini. Jadi mereka memang ada ikatan. Namun pada pilihan raya umum yang lalu, PRU 15, Muda mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-15. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berita hari ini? Adakah ini satu petanda yang mungkin Syed Saddiq akan lompat parti ataupun U-turn atau bagaimana? Jadi ini pasti mengejutkan. Ya, kita berpikir secara profesional, mungkin mereka berjumpa sebagai kawan. Tetapi, kata Syed Saddiq, dia menghormati pengurusi Perikatan Nasional itu, di mana beliau berkata, dia menghormati bukan saja sebagai kawan, tetapi sebagai lawan juga. Jadi ini tuan-tuan dan puan sangat mengejutkan. Kalau saya mendengar berita ini, mungkin ada sesuatu yang sangat serius dibincangkan antara mereka, tetapi saya tidak tahu. Apa pendapat Anda boleh komen di bawah. Jadi tuan-tuan dan puan, berita hari ini pasti mengejutkan, di mana FMT telah menerbitkan berita ini. Kata Syed Saddiq, beliau hormat Muhyiddin, sokong Dwi Partisan. Beliau tetap menyokong dan menghormati pengurusi PN walaupun mereka berada dalam parti yang berbeza. Jadi apa komen Perdana Menteri? Rasa-rasanya apa komen Anwar Ibrahim berkenaan dengan berita hari ini dengan apa yang dilakukan oleh Syed Saddiq ini? Mungkinkah sebab beliau tidak dilantik menjadi menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan atau bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.